rapatkan dan luruskan safmu, takbiratul ihram bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil muslimin wa sayyidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fadil imam, dijaga kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya kita berapa syukur pada Allah Ta'ala di atas berbagai nikmat, berbagai anugerah daripada Allah. Kalau disuruh kepada kita untuk kira ataupun hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan boleh hitung. Ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu ingin kira nikmat Allah Ta'ala, nescaya kamu tidak akan boleh ataupun tidak akan mampu kira. Kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala nikmat sehingga saat ini nikmat panjang umur. Alhamdulillah Bapak sekalian, diberikan kesempatan itu dan terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal menggambarkan hidup manusia itu sama ada 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ataupun ada yang kurang daripada itu, 40 tahun, 30 tahun. Tuan-tuan sekalian, hidup ini Imam Ahmad dia gambarkan hanya seumpama di antara azan dan iqamah. Kan sekejap saja lepas azan, iqamah, lepas tu solat. Lama betul-betul sekejap saja. Imam Ahmad ranking pada sudut imam mazhab dia yang keempat. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah, meninggal tahun 150 Hijrah. Kemudian Imam Malik bin Anas 179 Hijrah. Kemudian mazhab kita Imam Syafi'i, meninggal tahun 204 Hijrah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijrah. Imam Ahmad berbada di dalam satu syair, dia berkata, adhanul mar'i hina tifl ya'ti wa ta'khirus salati 'inda al-mamati dalilun 'ala anna al-hayata yasirun kama baina al-adhani was-salati. Azan seseorang adalah sewaktu dilahirkan. Bayi dilahirkan azan iqamah, sunatkan di negara ini. Kemudian lepas ada azan dan iqamah, solatnya mana? Solatnya bila? Wa ta'khirus solati 'indal mamati, dan dilambatkan solatnya sewaktu meninggal. Jadi maknanya azan sudah, iqamah sudah, solat jenazah, solat jenazah. Jadi itulah hidup manusia, lahir, azan iqamah, meninggal, solat jenazah. Dalilun 'ala anna al-hayata yasirun. Ini adalah bukti bahawa hidup manusia itu cukup pendek dan cukup ringkas. Yasir, sekejap. Karena bainal adani was-salati, hanya seumpama di antara azan dan juga solat. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan bakti umur kita ini kita gunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah bukan maksud solat
kemudian ada barang yang tidak sepatutnya kita alih. Ini juga termasuk ibadah dan tanda-tanda iman, iaitu imaqatul adha 'anil tariq, buang kesakitan daripada jalan yang menjadi laluan orang. Jadi contohnya di antara ibadah yang kita lakukan paling banyak terusnya diulang-ulang setiap hari adalah ibadah solat. Zakat setahun sekali, cukup haul, cukup nisab. Haji seumur hidup sekali, kalau mampu. Yang wajib sekali dia, kalau dia mampu lagi sunat dia, tapi yang wajib sekali saja. Puasa terusnya setahun, sebulan sekali, bukan tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, bukan. Tetapi solat terusnya yang ini lain ibadahnya berbanding dengan ibadah-ibadah lain. Di dalamnya terkandung kumpulan ibadah-ibadah yang lain. Sebahagian para ulama kata di dalam solat ada zakat, di dalam solat ada puasa, di dalam solat ada haji. InsyaAllah. Dia bukan pergi Mekah tu terusnya, tetapi apa maksudnya ada zakat? Maksudnya ialah kita keluarkan masa yang kita ada untuk Allah Ta'ala dengan melaksanakan solat. Kalau ikut masa itu berharga, tapi kita pergi juga, pergi masjid, kita solat berjamaah, maknanya kita zakatkan masa. Dalam solat ada puasa, iaitu daripada mula takbiratul ihram sehinggalah salam, tak boleh makan, tak boleh minum. Maknanya aspek itu ada unsur puasa. Haji pula bagaimana? Iaitulah kita menghadap kiblat, iaitu Kaabah ataupun Masjidil Haram secara umum. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, sebab itu solat ini sangat ditekankan dan ada banyak fadilat, juga ada banyak hikmah yang boleh kita tengok. Kita nak jadikan dia satu ibadah yang kalau kita buat tuan-tuan seronok dan juga manis. Itu mungkin maksud daripada pihak masjid lah untuk saya kupas pada malam ini, tuan-tuan. Baik, sekarang kita nak tengok beberapa perkara berkaitan dengan ibadah. Walaupun kita dah buat tuan-tuan banyak kali daripada dalil sehingga sekarang tuan-tuan, kita nak tengok juga yang pertama sekali berkaitan dengan ta'rif ataupun definisi solat. Sebab kalau kita tahu dan faham definisi solat ini tuan-tuan, insya-Allah kita akan dapat falsafahnya dan juga fadilahnya. Yang pertama, pada bahasa solat itu adalah ad-du'a. Solat adalah doa. Kerana tuan-tuan, kerana di dalam solat itu memang banyak doa. Doa iftitah, di dalam Al-Fatihah doa tuan-tuan bermula daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Yang ini untuk Allah Taala. Al-Fatihah ada dua bagian. Yang ini untuk Allah Taala. Kita puji Allah Taala, kita sebut Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi bermula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Separuh daripada itu ini masih lagi untuk Allah, tetapi separuh lagi terusnya ini untuk kita minta daripada Allah Taala. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Kemudian masuk ihdinas siratal mustaqim, dan kami minta ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus. Jalan siapa? Dihuraikan pula siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian di dalam rukuk ada tasbih, ada yang campur doa. Kemudian i'tidal juga ada doanya dan kita puji Allah Taala. Di dalam sujud pula hadis Nabi menyebut bahawa waktu seseorang hamba itu dekat dengan Allah Taala. Mana-mana waktu tuan-tuan, waktu yang paling dekat dia waktu sujud. Kemudian Nabi bersabda, fa'akthir du'a, perbanyakkanlah doa di dalam sujud. Jadi maknanya memang penuh kan kita punya solat ni tuan-tuan dengan doa. Sebab itu pada bahasa solat itu adalah ad-du'a, iaitu doa. Pada istilah syarak tuan-tuan, solat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i,
perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan. Maksudnya yang ini kena ambil perhatian sikit. Dia ada perbuatan, dia ada perkataan. Sebab itu ada rukun qauli dan ada rukun fi'li. Rukun perbuatan, contohnya ialah rukuk, sujud itu perbuatan. Tetapi rukun qauli, iaitu kita takbiratul ihram, Allahu akbar, itu rukun qauli. Angkat tangan itu sunat atau maksiat dalam mazhab kita. Tetapi kita nak buat semua sekali yang sunat kita akan buat. Sebab itu yang Nabi tunjukkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Mazhab Maliki maksudnya dia tak angkat tangan. Dia tak angkat tangan. Bagi dia irsal. Kemudian selepas Allahu akbar pun dia tidak letak tangan di atas pusat dan di bawah dan letak. Di Oman pula kita tahu mazhab ni mazhab macam Maliki tapi tak juga. Memang lain sedikit. Kemudian salam ni pun lain maksudnya. Dia salam sekali je, tapi untuk 2 kali salam, ke kanan ke kiri, lafaz sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang Oman maksudnya. Kita kat belakang tunggu, jadi makmum ni tunggu. Kita nak salam sebab tunggu dia salam kedua, bukunya habis dah. Habis. Kena tengok je, bukunya dah habis dah. Terusnya Al-Fatihah adalah rukun qauli. Ini berhati-hati. Sebab apa? Ramai yang baca dalam hati Al-Fatihah tidak sah solat ini. Tak sah. Dia mesti lafaz. Semua tak perlulah buat sekadar dia saja melekat. Dia mesti mulut ni komat kaki apa? Bergerak Bismillahirrahmanirrahim. Dia bergerak. Kalau dia mulut tertutup maksudnya, dia kata dah baca Fatihah. Itu bukan qauli. Fatihah adalah rukun qauli. Jadi yang ni kena betul clear maksudnya. Takut lama kita solat, rukun-rukunnya tidak sah. Kan rugi. Sebab tu tak dapat kemanisan, tak dapat fadilat solat. Dengan syarat-syarat yang tertentu semua sekali, bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Maksudnya mula takbir itu takbir yang pertama, takbir yang mengharapkan. Takbiratul ihram haramlah semua yang harus sebelum ini. Bercakap jadi haram. Kalau bercakap juga batal. Makan dan minum sebelumnya boleh. Buat perkara lain sebelum takbiratul ihram boleh, tak ada masalah. Tapi bila dah takbir Allahu akbar terusnya, yang ini dia berada dalam keadaan mesti laksanakan perbuatan dan perkataan yang khusus untuk solat sahih. Habis tu kita, habis adalah selepas salam. Tuan-tuan apa maksudnya? Ini ta'rif dan juga definisi. Tuan-tuan sekalian, solat ini berbeza dengan ibadah yang lain pada sudut kefarduan. Allah Ta'ala fardukan ibadah lain melalui perantaraan malaikat Jibril. Tetapi Nabi SAW sewaktu nak dapat kefarduan solat, tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tuan-tuan sekalian, yang ini Allah jemput Nabi. Maknanya Nabi SAW terima ibadah solat ini secara langsung daripada Allah Ta'ala tanpa perantaraan malaikat. Tuan-tuan sekalian maklum, mula-mula berapa? Mula-mula 50 tuan-tuan sekalian. Sampai Nabi Musa AS, Nabi Musa kata kepada Nabi SAW, Ya Muhammad, alashtu qawmi asyaddal mu'alajah. Aku urus kaum aku ajak mereka dengan sebenar-benar, rawat mereka, penyakit mereka dan semua mereka. Itu pun mereka tak mampu ikut apa yang aku suruh. Umat kau lagi tidak mampu, mintalah pada Allah Ta'ala potongan. Bagi kita potonganlah diskaun. Nabi naik lagi pasal turun. Bila dalam hadis Bukhari dan Muslim sebut tolak 10 sia-sia. Kemudian 40 lagi. Nabi Musa tadi berapa 40? Nabi Musa cakap lagi macam tadi. Kali pertama, alashtu qaumi asyaddal mu'alajah. Minta lagi kepada Allah Ta'ala. Nabi naik ke atas 30. Kemudian 20. Kemudian Nabi Musa cakapkan naik lagi. Kali ini baru dalam riwayat sebut pergi kepada 15. Selepas 15, 10. Selepas 10, 5. Jadi tuan-tuan sekalian, kali terakhir Nabi Musa AS masih lagi cadang.
Bila kita pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW menyebut apa kata sekalian, Sa'altu Rabbi Thumma stahyaitu. Aku dah minta daripada Allah Ta'ala sehinggalah aku rasa malu. Walakin arda wa usallim. Tetapi aku redha dengan apa yang dapat di 5 waktu saya semalam ni, dan aku terima apa yang Allah perintahkan kepada aku. Tuan-tuan sekalian, kemudian disebut dalam hadis khamsatun wa hiya khamsun. 5 waktu saya semalam tetapi sama nilainya macam 50. Khamsatun wa hiya khamsun. Jadi ini tuan-tuan sekalian, yang penting adalah Nabi terima secara direct. Ini tak sama dengan ibadah yang lain. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita jumpa riwayat yang menyebut bahawa ibadah solat ini tuan-tuan sekalian adalah ibadah yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala pada hari. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-solat. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala kepada seorang hamba pada sudut ibadah tuan-tuan sekalian as-solat, iaitu solat. Jadi Masya Allah, kalau begitu keadaannya, cukup pentinglah kita menjaga solat tuan-tuan sekalian. Sampai mereka apa? Manis, seronok. Kemudian kita nak tambah satu lagi berkaitan dengan khusyuk tuan-tuan sekalian. Ini penting. Tuan-tuan baca kitab fiqh, tuan-tuan baca mazhab Syafi'i tuan-tuan sekalian, banyak-banyak rukun solat tuan-tuan sekalian, tak ada satu pun yang menyebut tentang khusyuk. Maknanya khusyuk bukan rukun, bukan. Tetapi tuan-tuan sekalian, kenapa tiba-tiba khusyuk ni cukup penting sehingga di dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat itu tuan-tuan sekalian, kalau ikut Allah kata, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang-orang beriman. Senarai penyebab kejayaan, senarai faktor kejayaan bermula ayat kedua. Ayat pertama hanya sebut secara umum, tetapi apa faktornya? Ayat 2, ayat ketiga ada lebih kurang 9 atau 10 perkara tuan-tuan sekalian. Yang pertama yang disebut adalah orang-orang mukmin yang solat mereka khusyuk. Jadi maknanya ayat ni pula cerita khusyuk penting. Kalau ikut dalam rukun tak ada. Rukun tuan-tuan sekalian, tuan-tuan cukup rukun. Kemudian syarat kepada rukun cukup, sah solatnya. Pada aspek hukum sah, iaitu hukum wad'i sebagaimana dibahaskan dalam ilmu usul fiqh. Hukum ada 2. Satu hukum taklifi, satu lagi hukum wad'i. Hukum taklifi ini yang kita kata wajib, sunat, harus, makruh dan juga haram. Ini taklifi. Dia berkaitan dengan dosa dan juga pahala tuan-tuan sekalian. Kalau yang wajib buat yang wajib dapat pahala, tinggalkan yang wajib dapat dosa. Ini dibahaskan oleh Imam Al-Juwayni, guru kepada Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Waraqat. Dia kata wajib itu ialah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang wajib itu ialah kalau dibuat yuthab, akan dapat pahala. Tetapi kalau ditinggal, wajib kalau ditinggal yu'aqab ala tarkihi, akan diiqab, akan dihukum. Maknanya dosa. Berbeza dengan yang haram, at-tahrim. At-tahrim ini lawan kepada wajib, iaitu ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Kalau yang haram ini dibuat berdosa, tetapi kalau ditinggal dapat pahala. Ini dibahaskan untuk hukum taklifi. Yang kita sebut tadi sah ataupun batal, maksudnya ini hukum wad'i. Dia tak ada kaitan dengan dosa ataupun pahala. Tuan-tuan cukup rukun, cukup syarat bagi setiap rukun-rukun itu, sahlah ibadah itu. Solat cukup 13 rukun, ataupun ada pendapat yang kata 17, sebab dipisahkan antara rukun dan juga thama'ninah ketika rukun. Ada yang pisahkan, ada yang gabung. Bila gabung satu rukun, dia akan jadi sikit. Tu yang ada 13, ada yang 17 dalam mazhab kita. Tuan-tuan sekalian, ini kalau cukup syarat rukun, kemudian syarat kepada rukun sah. Kalau tidak cukup rukun, kemudian syarat, begitu juga, maka tidak sah, dia batal. Berdosa ke tak, ulang balik. Dia tak ada kaitan dengan dosa pahala. Yang ini
ni khusyuk. Tuan-tuan kalau tak khusyuk dalam solat, sah, tak ada masalah sebab dia bukan rukun. Tetapi tuan-tuan ataupun kita tuan-tuan tidak akan dapat fadilat orang mukmin yang berjaya. Kemudian saya akan sebut nanti beberapa perbincangan berkaitan dengan khusyuk, bagaimana supaya kita rasa pentingnya khusyuk sekalian dan kita cuba dapatkan khusyuk ini. Sebab khusyuk ni tak boleh dibuat-buat tuan-tuan, dia tak boleh dibuat. Dia bukan boleh, maknanya dia ada kaitan dengan jaga makan minum, dia ada kaitan dengan menjaga waktu solat, dia ada kaitan dengan kita sentiasa menunggu waktu solat dan seumpamanya. Dia bukan boleh makan yang syubhat pun dia telan maksudnya. Solat pun dia tak apa nak jaga, tiba-tiba dia kata aku ni tengok orang lain semua tak khusyuk, aku seorang khusyuk, aku rasa habis. Tuan-tuan, dia bukan solat semata-mata, tak, dia ada kaitan dengan perkara-perkara lain. Baik, sebelum daripada yang khusyuk tuan-tuan, kita nak tengok beberapa perkara supaya yang berkaitan dengan solat kita akan dapat tahu fadilat ataupun ketinggian kedudukan ibadah solat ini. Mula-mula sekali adalah berkaitan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha, dia boleh menghalang, dia boleh mencegah, dia boleh menyebabkan tuannya tidak buat maksiat, tidak buat kemungkaran. Tapi macam mana tuan-tuan? Ramai yang solat tetapi dia masih buat maksiat. So macam mana kita nak kata kepada orang macam ni? Dia solat tetapi buat maksiat. Ramai yang pergi masjid tetapi dia solat-solat, curi tabung ataupun duit tabung masjid. Macam-macam idea. Tabung tu lubang dia besar, dia pakai chewing-gum melekatlah duit, dapat naik ke atas. Kita tengok CCTV banyak dah sekarang ni, yang kantoi CCTV, yang dalam masjid, yang di luar masjid, dia pergi sekali. Yang kat luar dia pecahkan cermin kereta. Ada yang solat, dia bukan nak buat maksiat dalam masjid, tetapi di luar daripada waktu solat, habis solat, balik kat rumah, buat maksiat pula. Tengok perkara yang haram, buat maksiat dalam keluarga, pukul isteri katakan dengan anak-anak bukan sebagai seorang ayah yang penyayang katakan maksiat, marah tanpa sebab. Kalau saya solat tetapi selepas tu adakah tidak ada kesan solat? Puasa begitu juga. Puasa sepatutnya sabar, tetapi bulan puasa lah paling ramai orang tidak sabar. Hari-hari lain, traffic light merah dia tak marah. Bulan Ramadan, ya Allah, ayat maki, ayat madani keluar semua puasa. Keluar habis. Padahal sepatutnya Ramadan dia sabar. Pergi haji tuan-tuan sekalian. Haji yang mabrur, An-Nawawi sebut di dalam Riyadhus Shalihin meninggal 676 Hijrah, pokok dalam mazhab Syafi'i. Sebut Imam Nawawi, tuan-tuan sekalian, maknanya pandangannya adalah pandangan yang biasanya muktamad dalam mazhab Syafi'i. Dia sezaman dengan Imam Ar-Rafi'i 623 Hijrah. Mazhab Syafi'i ini pada zaman beliau Imam An-Nawawi tuan-tuan sekalian telah dirumuskan dengan pandangan yang telah disimpulkan. Imam Nawawi kata haji mabrur ialah orang yang pergi haji tidak melakukan sebarang maksiat sepanjang perjalanan. Kemudian para ulama lain tambah lagi, dan balik haji boleh istiqamah kekal dengan ibadah yang dilakukan. Ini tuan-tuan sekalian, mabrur. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan al-jannah, syurga Allah. Baik, sekarang ni persoalannya ialah buat ibadah, solat tetapi buat maksiat dan juga kemungkaran. Ini salahnya kat mana? Ada orang dia terus buat kesimpulan berkata, kalau solat pun buat dosa dan maksiat, lebih baik tak payah solat. Sedang kita tak solat dulu, dan buat maksiat juga baik tak payah solat. Bukan masalah tak payah solat, solat tu wajib. Betulkan tata cara solat kamu. Boleh jadi solat yang kamu lakukan rupa-rupanya tidak pernah sah. Kerana apa? Kerana taharah tidak sah. Jadi kaitan dengan taharah sebab dia syarat sah adalah suci, suci daripada hadas. Yang kedua, suci
badan daripada najis. Ketiga, suci pakaian daripada najis waktu solat. Yang keempat, suci tempat-tempat sujud, khususnya untuk 7 anggota yang Nabi kata, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan 7 tulang. Kaki, 2 kaki, lutut 2 kiri kanan, kemudian tangan 2 kiri kanan, 6, kemudian dahi, tetapi Nabi tunjuk di hidung. Hadis tak salah. Akhirnya mazhab Syafi'i kata hidung sunat untuk sampai ke tempat sujud, tapi yang wajib tidak. Itu pun berapa ramai orang solat sekalian, pakaian bagus, kopiah bagus, sumbuk bagus, tutup okey, tetapi problem pada sujud, dahi tertutup, ataupun dahi tak tutup, kopiah ada, dia pakai selendang di sini, ridah katakan. Bila dia sujud, tiba-tiba dia sujud di atas selendang yang dia letak di bahu ini. Kalau selendang di atas lantai tidak berada pada badan, yang kita bergerak dia tak bergerak, maka sujud atas selendang ini seumpama sejadah, memang kat bawah, ini sah. Tetapi kalau sekiranya berada pada anggota badan kita rukuk dia rukuk, kita bangun dia bangun, kita sujud dia sujud, dan kita sujud di atas kain ini yang bergerak dengan pergerakan kita, tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Yang ini kena hati-hati kan ada. Rupanya dia buat solat tidak sah dengan perkara-perkara tadi. Sebab itu ini antara sebab tidak berkesan solat. Tidak berkesan. Dia pun tak rasa seronok, dia pun tak rasa kemanisan, dia tidak rasa nikmat ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam baca panjang sikit, dia mula gelisah. Mula gelisah. Dia solat fardu, solat ramai-ramai ini, kalau nak panjang kena makmum, kena bagi tahu kepada makmum kita akan buat panjang. Sebab ada ramai yang ada urusan. Nabi marah pada sahabat yang jadi imam panjang tanpa maklumat, sebab ada orang ada urusan. Tapi tuan-tuan, solat seorang diri waktu malam, ayat ini bagus panjang. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah ikut Nabi SAW solat malam. Begitu juga riwayat daripada Ibn Abbas. Ibn Mas'ud kata, Nabi selepas daripada baca Al-Fatihah baca surah Al-Baqarah. Al-Baqarah habis satu surah. Itu masuk 3 juzuk tu, 2 juzuk setengah, 2 juzuk suku. Habis daripada Al-Baqarah, Nabi baca Ali Imran. Ali Imran berapa juzuk tu pula? Ni tak rukuk lagi ni. Habis daripada Ali Imran, Nabi baca pula surah Al-Ma'idah. 3 surah panjang ya. Barulah rukuk. Lamanya Nabi rukuk sama macam berdirinya tadi. Ini baru dia. Sehingga Ibn Mas'ud kata apa? Aku berniat untuk melakukan sesuatu yang buruk. Hamam tu bisu. Aku nak buat sesuatu yang buruk. Aku berkira-kira dalam hati nak buat yang buruk. Ditafsirkan dalam syarah hadis, apakah yang disebutkan oleh Ibn Mas'ud dalam yang buruk tu maksudnya? Yang buruk itu yang Nabi buat ialah nak berhenti daripada ikut jadi makmum. Nak berhenti, nak berhenti tak bagi salam. Tu yang dia nak buat perkara yang buruk tu. Ini waktu malam Nabi SAW. Macam mana kita dah sampai tahap itu? Ini persoalan yang perlu kita muhasabah perkongsian. Sebab solat perkongsian, Masya Allah. Baik, beberapa perkara yang berkaitan. Nabi bersabda daripada riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah daripada penduduk Daus. Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan beriman di tangan Nabi direct. Ada orang lain yang dakwah pada Abu Hurairah. Abu Hurairah ni orang antara yang awal masuk Islam di perkampungan Daus. Orang yang berdakwah ialah Kufail bin Amr ad-Dawsi. Dia masuk Islam, kemudian minta izin balik kampung. Ya Rasulullah, ini imru'un mutah. Aku ini seorang lelaki yang ditaati. Kalau aku cakap, biasanya dia orang akan ikut tu pasal. Dia kata begitu. Dia pun balik berdakwah. Tuan-tuan sekalian, sampai kat rumah, ayah tanya lama tak nampak. Kemudian Kufail kata, ayah, aku dah ikut agama Muhammad. Kamu agama lain, aku agama lain. Kemudian ayah dia kata, agama kau, agama aku juga. Masuk Islam. Islam ayah dia.
Agama kau agama aku juga. Mak macam tu juga, isteri macam tu juga. Tapi orang kampung susah sikit. Melainkan antara yang awal masuk Islam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah keunikan ini tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, Abu Hurairah kata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay' qala la yabqa min daranihi shay' qala fadhalika mathalu as-salawatil 5 yamhullahu bihinna al-khataya. Nabi kata kepada sahabat-sahabat yang lain, apa pendapat kamu? Apa pendapat kamu? Lau anna nahran, kalau sekiranya ada satu sungai berada di hadapan pintu rumah kamu, yang tuannya ini ataupun kamu semua mandi daripada air sungai ini berapa kali? 5 kali sehari. 5 marrat. Kemudian Nabi tanya, ada lagi tak bagi kekotoran pada badan? Mandi 5 kali sehari. Para sahabat kata, tak ada, bersih, habis. Nabi pun bersabda, begitulah solat 5 waktu sehari semalam yang dilakukan, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa orang yang melakukan solat. Yamhullahu bihinna ay bis-salawatil 5 al-khataya, yaitu kesalahan dan juga dosa-dosa. Dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar dia tak akan terhapus dengan amal soleh yang disebutkan terhapus. Seperti ada hadis yang menyebut siapa yang berwudu daripada rumah kemudian berjalan kaki sampai ke masjid, setiap tapak diangkat 1 darjat. Tapak yang sama juga dihapuskan dosa. Tapak yang sama juga dapat pahala. Dihapuskan dosa ni maksudnya apa dia? Dosa kecil, bukan dosa besar. Itu tapak pertama. Tapak kedua sama. Tapak ketiga, sebab itu sahabat-sahabat Nabi maksudnya yang nak pindah rumah, duduk dekat masjid Qiblatain, nak pindah rumah. Masjid Qiblatain boleh tahan jauh, 10 km, 15 km maksudnya. Ya Rasulullah, kami nak pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Nak pindah dekat. Nabi kata, maka kekal di tempat kamu. Barulah Nabi sebut hadis ini. Maknanya setiap tapak. Para sahabat faham daripada hadis itu, siapa yang rumah jauh, tapak banyak. Menampaknya banyak. Yang rumah dekat, tapak tak banyak. Jadi bayangkan tuan-tuan sekalian, setiap langkah, setiap tapak akan ada 3 fadilat tadi. Bayangkan kalau di dalam dengan 100 tapak, 200 tapak dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, itu sama. Sebab dosa besar ini perlu taubat. Imam Az-Zahabi karang satu kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kita sedia maklum dosa besar ini yang masyhur ada 7. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhkanlah diri kamu daripada 7 dosa besar. Imam Az-Zahabi dia kata ini hadis salah satu daripada yang menyebut dosa besar. Kemudian Imam Az-Zahabi kata, aku jumpa hadis lain. Nabi tak sebut yang 7 ni. Nabi tambah lagi 2 perkara. Nabi sebut dalam hadis yang lain 3 perkara, tapi 1 diulang daripada yang 7, 2 lagi ni tak sebut dalam hadis yang menyebut 7. Jadi dia kata, oh ini dah 9, bukan 7. Sebab Nabi kata, Nabi tanya para sahabat dalam riwayat ini, hal adullukum hal unabbiukum bi akbaril kabair. Nakkah aku beritakan kepada kamu dengan dosa besar yang paling besar. Dosa besar, tapi paling dosa besar. Maknanya apa? Bapak dosa besar. Dosa besar itu besar lah. Yang ini Nabi kata akbaril kabair, dosa besar yang paling dosa besar. Nabi bersebut asyirku billah, syirik. Ini sama dengan yang dalam 7. Kemudian Nabi menyebut 2 lagi yang lain tak disebut dalam hadis yang 7. Nabi kata wa'uqul walidain, derhaka pada mak bapak. Kemudian yang ketiga wa syahadatuz zur, dan juga waqauluz zur, iaitu berkata dusta. Ada 9. Imam tadi kata dia cari lagi hadis lain, ada lagi. Lah seri tuan-tuan dia buat buku. Dia buat buku. Saya nak tengok dia simpulkan ada berapa dalam buku tu. Buka belakang seri tuan-tuan, Imam Al-Ghazali masukkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, dosa besar ketiga, yang terakhir tuan-tuan dikira dosa besar yang ke-76. Maknanya 76 semua.
Jadi ikut kitab Al-Kabair Imam Al-Dhahabi. Jadi tuan-tuan sekalian, dosa kecil dihapuskan. Sebab ini juga termasuk daripada maksud ayat Al-Quran. Allah menyebut firman Allah Ta'ala, Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebajikan, amal soleh itu akan membuat, menghilangkan as-sayyi'at, perkara-perkara jahat, perkara-perkara tidak baik. Seterusnya tuan-tuan sekalian, yang ini hadis daripada Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Hadis Muslim. Solat 5 waktu sehari semalam. Ada tuan-tuan buat hari 5 waktu. Esok 5 kali lagi. Lusa 5 kali. Tiap hari buat 5 waktu. Seterusnya, begitu juga dengan al-Jum'ah ilal Jum'ah, solat Jumaat minggu ni sehingga solat Jumaat minggu depan. Begitulah seterusnya. Kafaratun lima bainahunna, maka ia menghapus dosa di antara kedua-dua. Maknanya Jumaat sehingga Jumaat. 5 waktu hari ini sehingga 5 waktu esok. Ini semua tuan-tuan penghapus dosa di antara kedua. Masya-Allah. Untung tuan-tuan. Malam tughshal kaba'ir, selagi tidak melakukan dosa besar. Sebab itu tuan-tuan kena tahu dosa besar. Sebab dia terpakai fadilat ini, valid fadilat ini selagi mana tidak buat dosa besar. Sekarang ni kita sangka dosa besar tu sikit. Rupa-rupanya kalau ikut Imam Nabi 76. So kena tahu 76 itu maksudnya. Kalau tak buat 76 ni, barulah layak dapat fadilat ini. Kafaratun lima bainahum. Dua. Seterusnya, hadis yang ketiga daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man shallal bardaini dakhala al-jannah. Siapa yang melakukan solat 2 bard, iaitu bardain, maka akan masuk syurga. Apakah solat bardain itu? Iaitu solat subuh dan solat asar. Solat zuhur, maghrib ada fadilat lain, tetapi untuk 2 ni tuan-tuan sekalian isyak ada fadilat lain. Tapi yang 2 ni tuan-tuan sekalian, subuh dan juga asar, fadilatnya ialah masuk syurga. Tapi jangan buat solat yang solat lain tak buat. Solat subuh dengan asar jadi turun. Zuhur dia tak nak sembahyang. Kenapa tak sembahyang ni? Masuk syurga dah. Untuk sekalian dengan semua wajib. Cuma tu fadilat untuk 2 tu adalah sebabnya. Sebab 2 waktu ni 2 waktu susah untuk sekalian. Subuh dia permulaan siang. Asar adalah penutup kepada waktu siang. Waktu akan waktu maghrib. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau minat buat kajian, cuba buat sendiri tuan-tuan. Yang paling banyak solat dalam keadaan biasa, waktu minggu, maghrib, sebab dengan kita lepas mandi dan tengah balik kerja. Tapi asal ni lagi, asal ni 4.50 tuan-tuan sekalian. Nak sembahyang ke balik rumah dulu, kalau balik pejabat. Sebab kalau sembahyang tak dapat balik pukul 5. Mak lajak dia masuk jam, gelap salam. Ni baru boleh jemput kat salam. Terus juga jam kan. Tapi mana mungkin tu tak 5 minit sampai kampung. Baik, nak solat dulu ke? Kalau hari tu 4.30, 4.20, okey. Ni ramai yang tak nak sembahyang. Bukan tak nak sembahyang, dia nak sembahyang lepas sampai rumah. Jam. Sampai rumah 6.30, sampai rumah 7 pun sudah. Sedangkan dah masuk waktu asar sebelum dia balik. Apa-apa berlaku di tengah jalan, aksiden meninggal, berdosa sebab waktu wajib dah masuk. Waktu wajib. Jadi tuan-tuan sekalian, ni perkiraan, tak timbang. Ialah kita nak buat satu-satu aktiviti ni, kena ambil tiga solat kan. Seterusnya, hadis yang menyebut berkaitan dengan fadilat solat berjamaah. Ini juga banyak, 27 kali ganda. Ada satu riwayat kata 25 kali ganda. Kemudian dikhususkan pula siapa yang solat berjemaah waktu malam, iaitu Isyak, seumpama solat separuh malam. Siapa solat subuh berjemaah di masjid
bukan bacaan berjemaah di rumah. Seumpama solat sepanjang malam, seumpama qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian satu riwayat menyebut pula, siapa yang tahu fadilatnya solat berjemaah waktu isyak di masjid, nescaya dia akan mendatanginya walau terpaksa merangkak, walau kana hadwan, merangkak sampai peringkat. Jadi tuan-tuan yang nak dapat kemanisan solat satu, yang kedua jaga berkaitan dengan berjamaah. Kemudian saya nak sebut berkaitan dengan khusyuk tuan-tuan. Ada satu asar daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar kata, "Inna ahamma umurikum 'indi as-salat." Sesungguhnya perkara atau urusan kamu yang paling penting bagiku, Umar kata, adalah solat. Man hafidhaha wa hafaza 'alaiha. Siapa yang menjaga solat dan sentiasa menjaga solat, faqad hafidha dinahu, sesungguhnya dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha, dan siapa yang melengahkan ataupun siapa yang sambil lewa dengan masalah dengan urusan solat, fa huwa lima siwa adhiya, maka orang ni yang tak ada solat, jangan haraplah perkara-perkara lain dia akan jaga. Maknanya dia juga akan sambil lewa. Solat, kalau dia jaga solat, jaga agama. Tapi kalau cuai pada solat, nescaya yang lain pun dia lebih cuai lagi. Jadi maknanya tuan-tuan, solat anak-anak disuruh kepada kita, mak bapak, untuk pastikan mereka solat. Pilih menantu nanti pun begitu juga tuan-tuan, perkara yang berkaitan dengan solat perlu dijaga. Seterusnya tuan-tuan, termasuk khusyuk sedikit beberapa hadis utamanya yang ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah ni sahabat Nabi. Kelebihan Hudzaifah tu tuan-tuan, kelebihan Hudzaifah adalah dia penyimpan ataupun dia antara yang tahu senarai nama orang-orang munafik. Yang memang Hudzaifah tahu tuan-tuan. Umar Al-Khattab pergi tanya Hudzaifah tentang senarai nama ni. Umar tanya kepada saya, "Wahai Hudzaifah, nama aku ada tak dalam senarai?" Hudzaifah kata tak ada. Bila tak ada je, Umar pun ucap terima kasih, beredar. Maknanya Umar tak fikir orang lain tuan-tuan, dia fikir dia. Agaknya kalau kita sempat jumpa Hudzaifah, kita tak tanya kita tanya orang lain. Hudzaifah, si fulan ada tak dalam senarai? Lepas tu dia nak masuk ke ini. Tuan-tuan, kita sibuk dengan orang lain, tetapi Umar tuan-tuan dia nak cek dia je. Hudzaifah kata tak ada. Umar tak tanya nama orang lain. Umar tanya nama dia ada tak? Tak ada. Sebab tu tuan-tuan, Umar ni masya-Allah. Abu Bakar memang masya-Allah. Sayyidina Umar ni juga tuan-tuan disebut dalam kitab-kitab sejarah tuan-tuan mulham. Mulham ni apa dia? Orang yang diberi ilham daripada Allah Taala. Tidak pernah tujuh ayat Quran turun tuan-tuan membenarkan pandangan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, Hudzaifah Al-Yaman dia kata Nabi SAW bersabda, "Awwal ma taquluna min dinikum al-khusyu'." Perkara pertama yang akan hilang daripada agama kamu adalah khusyuk dalam solat. Khusyuk. Wa rubba musallin, boleh jadi ada orang yang solat, la khairu fi, tetapi tidak ada kebaikan baginya. Wa yushak an tadkhula masjida jama'ah fala tara fihi khashi'an, boleh jadi disyakkan ataupun nanti kamu akan masuk satu masjid, kamu tengok orang solat di dalam itu berjamaah, tetapi fala tara fihi khashi'an, tetapi kamu tidak melihat mereka khusyuk di dalam solat. Solat jemaah tetapi tidak khusyuk. Baik, seterusnya sahabat-sahabat, yang ini pula hadis daripada Ammar bin Yasir, antara keluarga yang awal masuk Islam. Kisah Sumayyah, keluarga dia Ammar bin Yasir, semua bukan semua, ada yang syahid, tetapi Ammar bin Yasir dia telah talaffuz bi kalimatin kufr, dia telah lafazkan kalimah kufur tuan-tuan sekalian menjadi keempat, sebab dia dipaksa kalau
akan dibunuh. Dia pun sebut tuan sekalian. Tapi hati dia beriman, cuma disebut saja. Bila dilepaskan, para sahabat semua pelik. Macam mana boleh lepas? Ada keluarga yang lain semua syahid, pertahankan akidah. Tiba-tiba yang lain lepas. Mesti dia dikedah kembali kepada agama lama. Mengadulah pada Nabi SAW. Akhirnya turun ayat Quran. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan hatinya mutmainnun, tenang dengan iman. Maknanya Allah benar. Sebut dengan sebab terpaksa, tidak terpakai, tak boleh. Sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang dipaksa, kalau dia dapat cerai pun tak jatuh talak. Orang yang dipaksa jual beli, mazhab kita kata jual beli itu tidak sah. Sebab dipaksa untuk jual ataupun beli, dia tak redha. Hatinya tidak mahu, tetapi dia terpaksa. Kerana takut dibunuh. Maka berlaku jual beli tetapi tidak sah. Barang tadi kalau dia menjual masih milik dia. Kalau sekiranya dia membeli, duit itu masih milik dia. Itu je tu pasal. Baik, sekarang ni Ammar bin Yasir meriwayatkan, dia kata mendengar Nabi SAW bersabda, Innal abda la yusalli fayansarif. Sesungguhnya seseorang hamba itu kalau dia solat kemudian dia pun beredar, habis daripada solat dia beredar. Wa ma kutiba lahu min salati illa ushur. Dan tidak tercatat baginya daripada solatnya melainkan 1/10 dia punya pahala ataupun dia punya balasan. 1/10, sikit lah. Kemudian dia kata ada yang dapat 1/9 atau tusuk. Ada yang dapat sumun 1/8, ada yang dapat 1/7, hatta intaha ila akhir adad, sehinggalah ke angka yang terakhir. Maknanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, dia makin banyak kan? 1/10 paling sikit, 1/2 banyak dah. Dan ada yang dapat 1/1, maknanya ini dapat penuh. Kenapa ada yang dapat 1/10? Kenapa ada yang dapat 1/9? Tuan-tuan, jawapannya adalah kerana sejauh mana hatinya hadir di dalam solat, khusyuk. Jadi tuan-tuan yang ramai, rupanya ada riwayat yang menyebut pahala juga, pahala solat satu perkara, pahala solat berjemaah satu perkara, pahala khusyuk ni tuan-tuan dia ada skema lain, Seterusnya, ini pula antara yang disebut oleh Nabi SAW. Tengok, kalau dia khusyuk pula tuan-tuan, Masya Allah, dengan hatinya, dengan wajahnya, apa dia dapat? Ma min muslim yatawadda fayuhsinu wudu. Tidak ada seorang muslim yang kalau dia wudu kemudian elok wudu, maknanya sempurna taharah. Thumma yaqum, kemudian dia bangun, fayusalli rak'atain, dia solat 2 rakaat, muqbilan, dalam keadaan menghadap kiblat, alaihima biqalbihi wa wajhihi, dengan hatinya dan juga wajahnya. Kat sini bila sebut hati, ia akan ada kaitan dengan khusyuk. Semua orang kebanyakannya adalah wajah saja menghadap kiblat, hatinya tak datang. Tetapi yang ini hadis menyebut biqalbihi wa wajhihi, dengan hati dan juga wajahnya, illa wajabat lahul jannah, melainkan akan wajiblah baginya syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, khusyuk akan dijamin syurga oleh Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, yang terakhir yang saya nak sentuh, ini ada perbahasan ayat Al-Quran. Tuan-tuan kalau ada gadget ataupun boleh balik, cek nanti surah Al-Fath ayat 29. Ayat yang mula dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ada satu ayat ada kaitan dengan wajah dan juga kesan sujud. Ini kaitan dengan solat. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maka kamu saksikan, kamu tengok pada wajah-wajah mereka kesan daripada sujud. Tuan-tuan sekalian, ini ada perbahasan para ulama. Sembang antara mereka, tuan-tuan sekalian. Mujahid berkata, athar sujud adalah khusyuk. Yang disebutkan kesan daripada sujud adalah khusyuk. Kemudian ada kawan yang tuan-tuan sekalian, dia tanya, qala Mansur nama kawan dia berkata, alaysa huwa al-athar alladhi fi
Bukan termasuk ayat Quran tadi itu min athari sujud adalah tanda yang ada pada wajah dia, pada dahinya. Maknanya sujud hitam dahi tu maksudnya. Maknanya kawan dia ingat ni yang sepatutnya maksud ayat Quran tadi. Sebab Mujahid telah kata athari sujud bukan tanda tetapi khusyuk. Lalu kawan dia kata mungkin bukan tanda ke yang kat dahi. Dan mungkin itu juga lah yang kita faham masa. Sebab tu ada orang bersungguh-sungguh nak bagi hitam dahi dia maksudnya. Kamu disuruh tekan betul-betul. Maksudnya mudah je nak bagi hitam. Jangan sembahyang kat dalam. Sembahyang kat amal-amal yang luar tu yang panas. Tu insya-Allah dia senang cepat hitam. Kalau Masjid Nabawi itu yang belah atas, yang tingkat satu yang marmar hitam. Jangan yang tingkat bawah. Yang tingkat bawah tempat tawaf tu itu sejuk. Tengah hari pun sejuk. Itu marmar antara marmar yang paling mahal kat dunia. Katanya daripada kita ni. Tengah hari pukul 12 panas matahari, bijak sejuk. Tu lain, itu tak apa. Yang atas yang hitam, yang zaman Osmaniyah punya marmar itu letak tuan-tuan insya-Allah. Sekali sujud hitam insya-Allah. Tapi itu kekesan sujud yang sebenarnya ayat ni. Tak. Kemudian dijawab oleh Qatar, dijawab oleh Mujahid. Apa dia kata? Amin dari proses. Rubbama kana hadzal athar baina ainain. Boleh jadi kesan yang tersebut yang berada di tengah-tengah dahi ataupun di antara dua mata. Man huwa aqsa qalban min Fir'aun. Boleh jadi orang yang ada kesan hitam pada dahi ini hatinya lebih keras daripada hati Fir'aun. Maknanya belum tentu lagi dia bukan masalah dahi ataupun muka. Dia khusyuk berusaha dalam ni, dalam hati. Sebab itu tuan-tuan ini yang sepatutnya kita ambil tafsiran ini sebagaimana disebut oleh Mujahid. Mudah-mudahan tuan-tuan khusyuk kita cuba dapatkan. Kemudian apa-apa yang berkaitan dengan fadilah solat yang kita sebutkan tadi juga kita cuba dapatkan. Dan saya yakin semua orang ada kemampuan, ada hak dan kemampuan untuk dapat. Maka insya-Allah akhirnya kita akan dapat kemanisan di dalam ibadat solat. Pastikan tuan-tuan solat yang berbaki, maknanya yang ke depan. Isyak kejap lagi, kemudian subuh esok, zuhur mesti lebih baik daripada sebelum-sebelum, bukan lebih teruk. Maknanya kita nak lebih khusyuk, kita nak lebih seronok. Tetapi khusyuk bukan bermaksud langsung tidak tahu apa yang berlaku sekeliling. Itu fanat dengan satu buah khusyuk. Nabi SAW dia mendengar tangisan cucu. Nabi dengar. Sebab itu ada solat yang Nabi cepatkan. Ada waktunya dalam satu riwayat Nabi SAW pergi melangkah ke depan pintu, buka pintu sebab isteri nak masuk. Maknanya Nabi perasan apa yang berlaku di sekeliling. Tapi sekarang ni tak ada lah, kita akan sibuk dengan perkara itu. Cuma tuan-tuan pastikan hadir hati kita. Antara yang paling penting adalah jaga makan minum. Yang masuk adalah yang halal. Yang kedua adalah contohi para sahabat. Tuan-tuan, satu riwayat yang menyebut mereka berkata, kami bercakap-cakap sesama kami sehinggalah azan berkumandang. Bila azan saja kami masing-masing diam seakan-akan kami tidak kenal di antara satu sama lain. Insya-Allah. Tuan-tuan, apa pengajaran ni? Maknanya mereka ni duduk masjid tunggu waktu solat tuan-tuan. Sebab itu bersembang-sembang sehinggalah dengar azan. Mana boleh bersembang, boleh bercakap, dan mereka memang bercakap perkara-perkara berfaedah lah. Tapi salah ke nak bersembang? Tak salah. Cumanya bila azan berkumandang, mereka diam, terus berhenti daripada bersembang. Dan apa sifatnya? Seakan-akan kami tidak kenal antara satu sama lain. Ini nak dapat khusyuk juga macam itulah maknanya tunggu solat. Begitu juga dengan hadis 7 golongan yang dapat naungan Allah pada hari yang menjadi naungan melainkan naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya ialah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki termasuk juga perempuan, seseorang yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid. Nak keluar masjid saja berkira-kira bila budak nak datang. Mana sentiasa plan dah. Nanti nak datang budak subuh, nanti nak datang lepas maghrib, nak datang budak isyak, lepas isyak pergi balik nak datang budak subuh. Terpaut dengan masjid. Tapi yang ramai ni sekarang bukan kat sini lah, tempat lain. Bila azan saja terkejut. Azan lagi. Terkejut azan lagi tu. Maknanya memang tak terulang semua, tak terulang. Jadi tuan-tuan sekalian,
dicadangkan oleh Nabi SAW, dan insyaAllah kemanisan akan datang. Saya rasa cukuplah sekadar itu pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku lupa hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bertasbihlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertahmidlah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertakbirlah Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bertahlillah